kita mulakan dengan tajuk yang umum dulu lah. Saya ingin mengajak para ikhwah semua untuk melihat kepada suasana yang berlaku pada zaman sekarang di kalangan masyarakat umat Islam, ya. Khasnya apa yang kita lihatlah dari segi perbalahan, pertelingkahan, perpecahan umat Islam. Ini yang saya nak, ya, ajak para ikhwah semua untuk kita lihat dan untuk kita faham tentang apakah tindakan kita, ya, apakah kedudukan kita, ya, terhadap perpecahan yang ada, yang berlaku di kalangan umat Islam pada zaman sekarang. Di samping kita mengetahui apa tindakan kita, kita nak juga tahu tentang apakah cara penyelesaian dia di dalam kita berdepan dengan kemelut umat Islam ini. Dan kalau kita lihat, barangkali kita dah tahu tapi kita lupa, atau barangkali kita dah tahu tapi kita buat-buat tak tahu. Di mana syariat Islam mengajak supaya kita bersatu, bersama-sama, dan jangan kita berpecah, ya. Di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan jangan kamu jadi macam orang-orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah. Apa sifat mereka? Itu mereka yang telah memecah belahkan agama mereka sehingga menjadi berpuak-puak. Setiap puak berbangga dengan puak dia. Dan juga kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal, wa ati'ullaha war rasul wa la tanaza'u. Dan taatilah Allah dan juga Rasulnya, dan jangan kamu berbalah. Fatafshalu. Apa yang akan berlaku kalau kita berbalah? Kita berpecah, kita bertelingkah, kita bermusuhan, kita berperang sama kita. Apa yang akan berlaku? Allah kata fatafshalu, niscaya kamu akan gagal. Wa tadhhab rihukum. Apabila kita berpecah, kita gagal, kekuatan kita akan hilang. Wa tadhhab rihukum, kekuatan kamu untuk yang kamu perlukan untuk berdepan dengan musuh akan hilang. Mengenangkan kamu berbalah, berpecah dan bertelingkah bersama kamu. Kerana apa kita disuruh supaya bersama, bersatu? Kerana innamal mu'minuna ikhwah. Kerana sesungguhnya umat Islam itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara saudara-saudara kamu. Itu sepatutnya tanggungjawab kita. Bukan kita lakukan sebaliknya, kita tambahkan lagi perpecahan. Bukan kita semarakkan lagi, ya, pertelingkahan yang ada. Bukan kita menjadi batu api dan sebagainya, ya. Jadi ini semua yang kita nak ketengahkan, yang kita nak tekankan kepada masyarakat Islam yang kita tengok semakin hari semakin jauh daripada ajaran Islam itu sendiri. Kalau kita lihat perpecahan umat Islam kepada bermacam-macam kumpulan, kepada bermacam-macam aliran mazhab, tak kira dalam apa juga. Kalau kita lihat dalam masalah kepercayaan sendiri, akidah, ya, umat Islam berpecah. Apakah kumpulan-kumpulan Islam yang kita dah tahu, ya, kumpulan akidah seperti Syiah, seperti kumpulan Ahli Kalam. Ahli Kalam, apa kumpulan Ahli Kalam? Syairah. Lagi Mu'tazilah. Lagi Jahmiyah, ya, Maturidiyah. Ini semua kumpulan-kumpulan Ahli Kalam. Ada juga kumpulan-kumpulan Sufi, macam-macam kumpulan-kumpulan Sufi. Kumpulan tarikat, kumpulan Sufi dia berpecah kepada tarikat-tarikat pula.
ya. Bermacam-macam kumpulan dalam akidah. Kalau dalam fiqh kita dah tahulah, ada mazhab empatnya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Ini semua perpecahan-perpecahan yang ada. Tapi kita nak tanya tentang persoalan bagaimana kita berdepan, apakah kedudukan kita terhadap perpecahan-perpecahan yang ada. Kalau kita lihat perbezaan yang ada dalam masalah akidah misalnya, kadang-kadang dalam masalah pokok, dalam masalah manhaj, nak dengar? Metodologi kita faham Al-Quran dan Sunnah, itu pun dah ada perbezaan. Di mana ada, barangkali para ikhwas semua dah tahu tentang adanya metodologi yang mendahulukan akal daripada nakal, wahyu, Quran, Sunnah. Dia mendahulukan akal dia di dalam dia memahami agama. Maka kesudahan dia kita lihat dalam masalah akidah, di dalam masalah pokok beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mendahulukan akal. Apabila beriman dengan Allah, di antara ciri-ciri beriman dengan Allah apa? Beriman dengan asma' dan sifatnya. Mereka mendahulukan akal. Apabila mereka mendahulukan akal, apa jadi? Mereka menafikan sifat-sifat Allah. Kalau tak nafikan, dia putar belik, dia faham ikut lain, atau apa yang dinamakan sebagai takwil. Ini dalam masalah-masalah pokok. Begitu juga dalam masalah di mana Allah. Ini masalah pokok dalam agama ni, di mana Allah. Persoalan pokok macam ni masih ada kita dapati bermacam-macam jawapan. Di mana Allah? Di mana Allah? Di langit. Di mana Allah? Di atas. Di atas arasy. Ya. Tapi kalau kita tanya dengan masyarakat Islam, ada yang kata Allah tak bertempat. Ini yang melampau ni. Dia kata Allah bukan atas, Allah bukan bawah, Allah bukan kanan, Allah bukan kiri, Allah bukan kat depan, bukan kat belakang. Allah tak bertempat. Sedangkan kalau kita kata benda yang tak ada, macam mana kita nak describe bagaimana kita nak menceritakan tentang sesuatu yang benda yang tak ada, kalau bukan dengan jawapan mereka tadi. Benda yang tak ada adalah benda yang tak ada kat atas, kat bawah, kat kiri, kat kanan, kat depan. Kesudahan dia mereka seolah-olah, tafsiran mereka seolah-olah menafikan kewujudan Allah. Itu ada yang kalau mengatakan Allah kat mana-mana, Allah tak bertempat. Ada yang seperti mana yang kita dah tahu, mereka mengatakan Allah kat mana-mana. Ya, Assalamualaikum. Allah di mana-mana. Ya. Itu kadang-kadang tersentak juga. Adakah Allah kat dalam tempat-tempat yang kita sendiri tak nak duduk, dalam tempat-tempat tandas misalnya, adakah kita nak mengatakan bahawa Allah kat situ juga? Na'udzubillah. Tapi itu kata-kata mereka, Allah di mana-mana. Malah mereka tekankan lagi, Allah kat mana-mana. Ya. Malah ada juga yang mengatakan bahawa Allah ada di dalam segala yang hidup. Allah mawjud fi kulli wujud. Allah tu berada di dalam segala makhluknya. Ini apa dikatakan sebagai, ini dah macam-macam wahdatul wujud lah. Tahu wahdatul wujud? Kesatuan Allah di dalam makhluknya. Makhluk, segala bentuk makhluk, jangan fikir manusia je, segala. Ini apa yang kita lihat ni semua makhluk Allah, ciptaan Allah. Tak kira yang hidup atau tak hidup, itu semua ciptaan Allah. Tapi mereka ibaratkan bahawa ini semua sebahagian daripada Allah SWT. Jadi ini persoalan-persoalan pokok yang berlaku perselisihan. Belum lagi kita kira tentang persoalan ataupun permasalahan-permasalahan tentang mereka yang pergi meminta hajat dekat kubur. Ya. Kubur kononnya kubur wali-wali, orang-orang soleh. Dia pergi kat kubur tu,